Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian. Pada hari ini, Ustazah akan meneruskan sesi pembelajaran PDPR kita untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Kita mulakan dengan pembelajaran dalam bidang akidah. Sebelum Ustazah memulakan pengajaran, jom kita sama-sama membaca doa belajar. Tanda tangan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Seterusnya doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, sebelum Ustazah meneruskan pembelajaran, jom kita menyanyi bersama-sama, nak tak? Okey, untuk itu murid-murid sila klik link di bawah ini ya, yang berwarna kuning ini. Okey, sila dengar betul-betul lagu yang anda akan tonton dalam video ini ya. Okey. Video yang anda tonton tadi ada kaitan dengan apa yang Ustazah akan ajar hari ini, iaitu bidang akidah yang bertajuk Allah bersifat kalam. Jika murid-murid mendengar betul-betul lagu tadi, ada salah satu daripada kalimah yang di dalam lagu tersebut, iaitu kalimah kalam. Itu adalah sifat wajib bagi Allah. Okey. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah, Ustazah akan terangkan satu persatu ya. Yang pertama, menerangkan pengertian Allah bersifat kalam. Yang kedua, menerangkan dalil naqli Allah bersifat kalam dan ertinya. Dan yang ketiga, menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat kalam berdasarkan dalil akli. Seterusnya, kriteria kejayaan. Apa yang murid-murid akan dapat pada akhir pembelajaran pada hari ini ialah, yang pertama, menjelaskan erti Allah bersifat kalam. Yang kedua, membaca dalil naqli Allah bersifat kalam dan ertinya. Dan yang ketiga, menerangkan maksud meyakini Allah bersifat kalam berdasarkan dalil akli. Okey, mari kita sama-sama baca dan fahami hadis yang terdapat dalam slide ini ya. Okey, Ustazah bacakan dan murid-murid boleh dengar dan baca bersama-sama. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Rawahu Tirmizi. Maksudnya ialah, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Okey, jika anda lihat di dalam gambar ini adalah gambar apa? Ya, ini gambar Al-Quran. Okey, Ustazah terangkan apakah maksud Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya merupakan satu ibadah. Okey, jika ibadah, bila kita baca kita akan dapat pahala ya. Sekarang kita masuk kepada isi pembelajaran yang pertama. Apakah erti sifat kalam? Okey, yang pertama, sifat kalam Allah bererti Allah maha berkata-kata. Berkata-kata yang macam mana? Sama macam kita ke manusia? Okey, kita manusia pun boleh berkata-kata kan? Ustazah boleh berkata-kata, murid pun boleh bercakap. Okey, kita tengok pula. Yang kedua, Allah maha berkata-kata tanpa memerlukan alat, bantuan dan perantaraan. Okey, berbeza dengan kita manusia. Allah ni berkata-kata tak perlukan semua alat tu. Macam kita manusia, kita nak bercakap, misalnya Ustazah nak bercakap dengan anda semua,
dalam video ni kan. Okey, kita perlukan laptop, perlukan YouTube, perlukan telefon. Okey, untuk anda mendengar apa yang Ustazah cakapkan pada hari ini. Okey, jika nak berkata di khalayak ramai, dalam kuantiti yang ramai, jadi perlu gunakan alat bantuan seperti apa? Mikrofon, okay, speaker. Itu bantuan dan perantaraan yang kita manusia gunakan. Tetapi Allah tidak perlukan semua itu. Okay? Cara Allah berkata-kata tidak sama dengan makhluk. Okay, berbeza sama sekali dengan kita, makhluk Allah. Okay, itu erti sifat kalam. Okay, sekarang kita tengok apa hukum beriman dengan sifat kalam Allah. Okay, hukumnya adalah wajib. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Okay, kena beriman, wajib beriman. Okay, wajib percaya yang Allah itu maha berkata-kata. Okay, kita tengok dalil nakli Allah bersifat kalam. Apa dalil naklinya? Okay, kalau dalil nakli, dia perlu ada apa? Ayat Al-Quran ataupun hadis. Itu dalil nakli. Okey, dekat sini dalil naklinya adalah ayat Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 116. Okey, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Okey, surah An-Nisa ayat 164. Apa maksudnya? Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Okey? Allah telah memberikan kelebihan kepada Nabi Musa untuk mendengar kata-kata Allah secara langsung. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Okey? Itu tadi dalil nakli. Sekarang kita lihat pula dalil akli Allah bersifat kalam. Okey, dalil akli ini adalah berdasarkan logik fikiran kita. Okey, dia tak perlukan hadis dan tak perlukan ayat Al-Quran. Itu dalil akli. Okey, kita tengok sama-sama ya. Yang pertama, jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Okey? Kalau kita beranggapan yang Allah ni tak boleh berkata-kata, jadilah benda tu adalah mustahil. Kerana Allah ni maha sempurna. Okey? Yang kedua, sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Okey? Sekarang kita tengok info tambahan di sini. Sifat kalam Allah mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya. Seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Okey, sifat kalam Allah ini semuanya terkandung dalam 4 kitab ini. Jadi kita lihat pada kitab Al-Quran lah. Kan? Okey, semua yang Allah tegah, suruhan Allah, larangan Allah, pemberitahuan daripada Allah, semuanya kita boleh lihat dalam Al-Quran. Lengkap semuanya di situ. Okey, sekarang sudah jelas 3 isi pembelajaran yang Ustazah ajar pada hari ini, iaitu erti kalam, yang kedua dalil nakli Allah bersifat kalam, dan yang ketiga dalil akli Allah bersifat kalam. Okay, jika murid-murid sudah faham apa yang Ustazah ajar pada hari ini, bolehlah jawab soalan kuis di bawah ini ya. Okay, tekan sahaja link yang berwarna kuning ini, jadi anda boleh menjawab soalan kuisis yang Ustazah berikan. Dan kemudian untuk aktiviti pengukuhan pula, sila hasilkan satu peta aiting yang mengandungi pertama, erti sifat kalam Allah. Kedua, dalil nakli Allah bersifat kalam dan maksudnya. Dan yang ketiga, dalil akli Allah bersifat kalam. Okey, sila salin di dalam buku latihan pendidikan Islam. Okey, Ustazah berikan contoh peta aiting yang boleh murid-murid ambil dan gunakan untuk menyalin nota dalam buku masing-masing. Okey, boleh gunakan, ada contoh ni peta bulatan, ataupun peta buih berganda, peta buih, peta pokok, peta dakab, peta titi, peta alir dan peta pelbagai
alir. Jadi boleh pilih mana-mana yang murid rasa bersesuaian untuk membuat nota yang Ustazah berikan tadi. Okey? Sekian sahaja sesi PDPR kita untuk minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Jika murid-murid telah siap nota yang Ustazah berikan, sila screenshot dan juga hantar dalam grup Telegram Pendidikan Islam kelas masing-masing ya, untuk Ustazah semak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.